supaya tidak lari daripada konteks asal. Yang pertama sekali apa dia? Langkah pertama kena rujuk tafsir. Okey, langkah kedua kena rujuk tafsir. Yang kedua, ya, proses yang kedua baru kita bertadabbur. Okey. Dan akhir sekali kena buat resolusi. Baik, tafsir ini macam mana kita nak merujuk pada tafsir? Ya, untuk kita sebagai orang awam ini, cara yang paling asasnya adalah kita cuba memahami tafsir dari terjemahan. Itu adalah yang paling basic. Jadi sebab itu sekarang ini kita dah kemukakan terus terjemahan di sini, kan. Sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak akan beriman sama saja kepada mereka, sama ada engkau beri amaran kepadanya atau engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman. Jadi itu adalah daripada terjemahan. Kemudian kalau kita nak advance lagi, kita boleh rujuk lagi daripada kitab-kitab tafsir, ya, ataupun melalui online. Kita boleh akses lagi, kita kumpulkan dulu maklumat-maklumat tafsir. Apa maksud tafsir ini? Senang mudah bahasa yang kita faham adalah, ya, konteks asal sesuatu ayat, maksud asal sesuatu ayat. Ya, ayat ini ditujukan pada siapa? Ya, ayat ini nak cerita tentang apa asalnya? Kita kena faham konteks asal. So bila kita tengok pada tafsir, maknanya di sini melibatkan fakta. Benda ini dia diturunkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tak boleh nak pandai-pandai sendiri nak memahami, kita kena faham konteks asal pada zaman itu. Ini ditujukan kepada musyrikin Quraisy ke, atau ditujukan kepada Yahudi Madinah ke, atau kepada siapa? Kan itu melibatkan tafsir. Di situ kita akan rujuk pada tafsir lah, merujuk pada kitab-kitab tafsir. Kita tak boleh nak guna akal kita sendiri. Bimbang takut kita ini mentafsir menggunakan akal semata-mata. Tidak, ya. Tadabbur, proses seterusnya bila kita faham, oh ini yang Allah nak sampaikan, maksud asal ayat itu ditujukan pada siapa dan sebagainya. Kemudian barulah step kedua kita bertadabbur. Tadabbur ini apa dia? Melihat mesej tersirat di sebalik yang tersurat. Daripada mesej tadi, ya, apa sebenarnya yang Allah nak sampaikan pada saya? Itu mula proses tadabbur. Ini adalah proses yang melibatkan hati. Ya, kita nak cuba faham tersiratnya. Kalau kawan kita pun bagi tahu pada kita, "Mat, kau dah makan?" Contohnya lah, kan. So itu adalah yang tersuratnya. Yang tersiratnya apa dia? Oh, kita faham bahawa mungkin kawan kita ini, ya, nak ajak kita makan, contohnya. Ataupun mungkin dia nak bagi tahu kita dia lapar. Itu adalah tersirat. Kita kena, orang kata-kata ilmu tasir. Kita gunakan kemahiran dalam kita menakul. Itu adalah satu kemahiran berfikir, ya. Jadi tadabbur ini memang melibatkan kemahiran berfikir. So bila kita dah dapat mesej tersirat itu, step ketiga kena buat resolusi. So apa tindakan yang saya kena buat ni daripada saya memahami ayat ini? Jadi 3 step penting yang selalu saya ingatkan kita sebelum daripada bertadabbur.